Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudratina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pada tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli janta kuasa Surau Asy-Syakirin, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi kita bersama dalam majlis ilmu yang kita akan bincangkan di sini, iaitulah dalam satu tajuk di bawah tajuk Mufsidatul Qulub, perkara-perkara yang merosakkan hati, di mana kalau kita lihat kepada sebuah hadis yang diriwayat oleh An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, ingatlah dalam tubuh kita ni ada seketul daging. Kalau dia baik, baik yang lain. Kalau dia rusak, rusak yang lain. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ala wahyal qalbu, iaitulah hati. Dalam kitab Penawar bagi Hati, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala cuba nak cari mana yang dimaksudkan dengan al-qalbu dalam hadis ini. Sebab kalau kita belajar bahasa Arab, al-qalbu itu dengan makna jantung yang duk pam darah, itu qalbun. Kalau hati yang gambar luf tu maknanya al-kabid, baru jadi hati. Jadi kalau rusak qalb yang duk pam darah pun mati juga kita. Tapi mati itu mati kan, nak pergi kubur. Cuma yang berat daripada itu lagi, mati hati. Hati di sini dia panggil al-qalbu ar-rauhani, hati nurani, yang ada dalam jiwa manusia. Kalau dia baik, Tuhan dia akan jadi baik. Jadi panjang perbahasan duduk di mana hati itu, maka kesimpulannya dia hati nurani ada dalam hati manusia. Dalilnya kalau kita tukar jantung, ada orang pergi tukar jantung, tukar di China ke di Amerika ke mana, sedar-sedar tu dia cakap Melayu juga, tidak kata sedar-sedar daripada tidur bunyi ni hao ma. Mana bunyi Cina ni, masih lagi dia boleh kekal dengan bahasa dia, dengan keadaannya. Maka itu yang dibuat kesimpulan bahawa hati itu dengan makna hati nurani yang ada dalam jiwa manusia, yang Allah Ta'ala letak menjadi tempat Allah Ta'ala nak nilai manusia di situ. Jadi hati itulah yang menjadi benteng yang nak menyelamatkan manusia daripada segala perkara yang tidak baik, dan dia juga menjadi pintu masuk syaitan ke dalam diri manusia. Hasil daripada itu timbullah perasaan hasad, tamak kepada harta, cintakan dunia, bakhil, dengki, takabur. Semua itu penyakit-penyakit puncanya mari daripada syaitan melalui hati manusia. Jadi perbincangan yang saya akan ambil bersama dengan para jemaah pada pagi ini dalam siri aplikasi hati ini, penyakit hati, satu tajuk dia panggil hubbud dunia, cintakan dunia. Para jemaah sekalian,
Kita hari ini secara realiti tak boleh lari yang kita ni duduk di atas dunia. Betul tak? Cuma apa yang membezakan di antara dunia dengan akhirat di saat kita duduk di atas dunia. Itu penting. Kalau tidak kita cakap sikit, dunia tu. Memanglah dunia. Kita kadang-kadang kita duduk atas masjid, kita duduk cakap tentang benda-benda yang tak nampak akhirat, nampak dunia ya. Maka kita pun kata dunia tu. Betul ke persepsi ataupun pandangan sedemikian? Dalam kitab Penawar Hati mengatakan, tuan-tuan boleh tanda dia punya definisi. Dunia itu setiap perkara yang tidak memberi pulangan di akhirat. Setiap perkara yang tidak memberi pulangan di akhirat, maka dia jadi dunia. Hari ini kita duduk atas dunia. Ibarat kata orang-orang yang soleh, ahli-ahli fikir, mereka mengatakan duduk di atas dunia tidak jadi masalah. Yang masalahnya bila dunia duduk di atas kita baru jadi masalah. Dia buat ibarat yang simple. Dia kata perahu, kapal duduk atas air tak jadi masalah. Sebab memang tempat dia duduk atas air. Kalau kita buat naik atas darat ni orang terkejut. Adalah sebuah dua orang buat kapal atas darat, replika tu kan, tengah-tengah dekat lebuh raya, dekat apa ni, traffic light ada. Tetapi yang jadi masalahnya apabila air duduk dalam kapal, baru tenggelam. Kita duduk atas dunia, dunia ini menjadi tempat kita nak berbekal ke akhirat. Nabi SAW dia tidur di atas tika di rumah dia, hasir ni tika, buat daripada apa ni, pokok tamar ni, mungkin daripada daun tamar, daripada yang pentingnya berbekas di tubuh Nabi SAW, bekas bila dia bangun nampak. Sayyidina Umar masuk nak jumpa Nabi SAW. Umar tengok, ya Allah, Rasulullah SAW tidur atas tikar, tak ada tilam. Di bawah bantal dia pula ni panggil hasyu. Hasyu ni maknanya macam jerami gitulah, keras maknanya. Umar menangis. Payah beki. Nabi SAW tanya, ma yubki ya Umar, kenapa kamu menangis Umar? Qultu, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara, aku teringat kepada Kisra, Raja Parsi, Kaisar, Raja Rom. Mereka menikmati dunia ini dengan begitu hebat. Istana, singgah sana, alat-alat yang digunakan hebat belaka. Wa anta ya Rasulullah, Tuhan Rasulullah, Rasuli Rabbil Alamin, duduk macam ni. Kata Nabi SAW, amma tarda, mu tak suka ke Umar, antakuna lahumud dunya walanal akhirah, kita berilah kepada mereka menikmati dunia ini, kita akan ambil akhirat. Nabi tak pelik sebab apa? Khazainul ard, kunci gedung bumi ni ada kalau Nabi kita nak, ada di tangan dia. Dia boleh je kalau kita nak. Masya Allah, tabarakallah. Maka di situ kata seorang sahabat, nama dia Ibnu Mas'ud, tanda nama sahabat ni, ma asbah ahadun fid dunya illa dhaif, tidaklah berpagi-pagi seorang manusia di dunia ni kecuali ibarat seperti tetamu. Dengar ni, kita semua ni seperti dhaif, tetamu. Dan harta kita tu adalah barang-barang pinjaman, hak kita pinjam. Maka fadhaifu murtahil, tetamu akan pergi, wal ariyatun muadda, barang pinjaman kena hantar balik. Ini kata-kata motivasi daripada Abdullah bin Mas'ud. Para jemaah sekalian, cerita kepada kita bahawa tetamu dia tak duduk lama rumah orang. Kalau dia duduk rumah lama orang tak nak balik, itu dia panggil sudah perampas, itu bukan tetamu. Betul tak? Hak tamu kita berapa hari? 3 hari. Kadang tu saya bimbang hari ni, sebahagian daripada rumah-rumah ni, rumah sewa tapi dia tulis rumah tamu.
Betul tak? Ha. Kalau rumah tamu kan tak payah dah sewa. Jangan tulis rumah tamu. Dia panggil homestay. Homestay terjemah dia rumah tamu. Jadi orang duduk pun tak apa. Engkau kita tetamu duduk 3 hari sini, lepas kita pergi cari rumah lain pula 3 hari. Tak payah sewa dia. Tetamu akan pergi, harta yang kita pinjam, barang-barang kena hantar balik. Itu kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bayangan kepada kehidupan dunia. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tawarra. Mana tawarra? Tak berapa nak ambil benda-benda yang mewah-mewah atas dunia, tak mahu. Dia khalifah. Orang tanya, kenapa ya khalifah, ya Amirul Mukminin, kenapa tak nak ambil? Kata Sayyidina Umar, inni akhafu an akuna, aku bimbang, takut aku ini termasuk dalam golongan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kebaikan-kebaikan kamu di akhiratnya cukup dengan apa yang telah kamu dapat atas dunia dulu. Subhanallah. Sebab itulah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia menangis apabila harta dia banyak. Dia kata apa? Ayat ini membimbangkan. Tuan-tuan ada Azhab suratul Ahqaf ayat 20, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kamu telah ambil kebajikan-kebajikan itu, telah digunakan di atas dunia. Jadi orang lain, orang miskin tak ada barang, orang miskin tak ada benda yang dia nak buat. Kadang-kadang orang miskin mari mengadu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya kau semua dah pahala. Dia solat sama dengan kami juga, dia pergi berjihad sama dengan kami juga, tapi dia ada harta, dia telah menginfakkan harta dia, kami tak ada harta. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada para sahabat ini zikir yang kita baca lepas salat. Subhanallah berapa kali? 33. Kena ingat tu. Alhamdulillah berapa? 33. Allahu Akbar 33 kali. Jadi zikir itu dia panggil zikir yang kita kena buat. Itu zikir lepas salat. Zikir lepas salat ini antara zikir yang kita kena baca. Kalau kita nak cepat ke kelang kabut nak pergi mana pun, sudah salat pergi, tapi zikir itu mesti dibaca. Kelebihannya besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dianya kamu akan dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Besarnya pahala. Bila orang miskin ni pakat baca, pak duk baca zikir tu, Nabi ajar. Orang kaya tengok duk baca apa tu? Baca zikir. Jadi hak copyright tak ada. Tidak kata ini untuk orang miskin je. Orang yang pendapatan lebih daripada berapa sekarang ni? Pendapatan dikira luar daripada hak miskin 3,000. Bawah 3,000. Tak ada orang Nabi bagi hak bawah 3,000 yang boleh zikir ni. Orang kaya dengar, lepas salat dia baca juga. Akhir sekali orang miskin mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, habis dah. Orang kaya baca juga. Nabi kata apa? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Aku nak kata apa? Itu kelebihan Allah Taala bagi pada orang kaya. Selesai masalah dia. Alhamdulillah para jemaah sekalian, yang kita bimbang ni, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya. Mana kita telah menggunakan nikmat-nikmat yang ada ni untuk dunia. Bila orang-orang bukan Islam buat benda baik, banyak juga orang pergi minta derma. NGO yang duk buat kebajikan ni untuk orang kanser, untuk orang apa-apa penyakit kanak-kanak yang istimewa. Kalau kita lalu dekat airport tu, panggil, suruh tanda tangan lah, suruh apa ni, membantu orang-orang yang penyakit-penyakit kronik. Semua bukan Islam. Setengah tu masuk kampung, NGO bagi. Tapi di akhirat mereka telah kehilangan
segala-galanya sebab dia tidak Islam. Cuma mereka dapat azhabtum tayyibatikum, dia telah mendapat menikmati atas dunia ni, segar, kaya, banyak bisnes dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan di saat nak mati pun dipermudahkan mati dia sebab kebajikan yang telah dia buat. Tapi lepas pada mati cerita lain. Baik, kita berpindah kepada mazahir, fenomena kenapa manusia ni cintakan kepada dunia. Sambil-sambil kita dengar cerita, kita nak ambil pengajaran bagaimana kita boleh menyelamatkan diri kita daripada perkara ini. Yang pertama, manusia ni israr, maknanya semangat sungguh, berterusan dia tu, berterusan nak kepada dunia ini tak habis-habis. Kata di Abdullah Ibn al-Haris, dia kata satu hari aku duduk dengan seorang sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Tanda nama Ubay bin Ka'ab. Ubay ni bahaya kalau bahasa Arab dia tulisan dia alif ba ya. Kalau dia ke anak-anak kita hak belajar ni mesti dia panggil abi, betul tak? Sebab abi dengan umi kan, dia tak boleh baca abi, dia baca Ubay. Ubay bin Ka'ab kata apa? La yazalun nas mukhtalifatu a'naqihim fi talabid dunya. Sentiasalah manusia ni berterusan berbeza dia punya cara gaya hidup dia di dalam menuntut mencari dunia. Mana orang ni macam-macam cara tafannun. Kadang-kadang kita ada duit dah pun tak cukup lagi pergi cari sana sini. Hari ni pula banyak scam-scam yang apa ni yang kita jumpa yang menyebabkan seorang itu lebih lara leka. Yang kedua, ini menakutkan kita, khususnya kepada para asatizah, para pendakwah, yang patut sekali kita kena buat, iaitulah fenomena kerja-kerja akhirat dijadikan tempat meraih hasil dunia. Ini takut. Talabud dunia bi'amalil akhirah, mengambil bahagian dunia ini dengan amalan untuk akhirat. Kata di Mutarrif bin Abdullah, seorang sahabat ulama salafus salih, inna akbahar raghbah, kecintaan, semangat nak mencari dunia itu yang paling buruk sekali, an tutlaba bi amalil akhirah, kita pergi ambil dengan amalan akhirat. Pasal itulah kita bimbang hari ini, kita takut. Kadang-kadang kita ambil air ni, air ni berapa harga ni? RM1. Tapi kalau sudah dijampi, sudah dibaca, budak-budak tahfiz baca, berapa ringgit naik? Kita tak ambil banyak Ustaz, RM10 ya. Ni di 5 kali khatam dah ni. Sudah. Ada ke orang baca Quran tu amal akhirat? Kalau awak nak tiup dia, air tiup je lah, tapi tangan naik harga. Boleh. Contohnya kalau ada orang sakit, kita tiup, baca Fatihah, kita tiup bismillah, berkat Al-Fatihah ni boleh jadi ubat, itu tak masalah. Sebagaimana berlaku kepada sahabat yang pergi jampi, penghulu yang kena sengat, dia jampi dengan ikhlas, sembuh dia. Kita pergi jampi, duduk tunggu berapa orang bayar, jadi masalah. Oh, dia kata tu sahabat tu ambil upah, dia ambil upah bersyarat, sembuh dapat kambing satu kandang. Kita boleh juga, saya bayar RM5 sepotong, tapi syaratnya sembuh. Baru jadi. Banyak lagi lah yang kita bimbang hari ini, kerja-kerja akhirat dijadikan untuk meraih pulangan dunia. Allahu Akbar, nas'alullah selamat. Yang ketiga, at-taraf wat tana'um, terlalu bermewah-mewah dengan pakaian, dengan makanan dan minuman. Kata Nabi SAW, iyyaka wat tana'um, aku bagi peringatan kepada kamu, jangan terlalu mengambil nikmat yang begitu mewah. Kan dalam Al-Quran kata, wa amma bi ni'mati rabbika hadis, dengan nikmat Tuhan kamu ceritakan. Tadi saya nak tunjuk nikmat bagi pada saya lah, kita ambil sakat keperluan. Kemewahan itu letak di tepi sebab dia termasuk dalam mufsidatul qulub,
Yang merosakkan hati ni dia panggil hubbul al-jah, suka kepada kedudukan dan suka kepada kemewahan. Ini juga penyakit. Yang keempat, manusia orang yang suka kepada kedudukan dan kemasyhuran. Ni nasallallahu salamata wal afiyah. Kita minta selamat hari ni orang suka nak cari glamour ni panggil. Glamour. Di zaman kita hari ni orang nak glamour ni macam-macam. Dia buat Facebook, kerja dia duduk post gambar dia ya. Pagi ni pakai baju merah, orang puji sikit, bentar kali baju lain pula. Dia makan apa tunjuk belakang, tengok hari ni makan udang besar, harga seekor RM40 makan udang. Yang hari ni makan kepala ikan, tunjuk sekali dengan nama kedai tu. Kepala ikan ni, setakat yang saya orang ajak makan kepala ikan ni, kita jumpa macam-macam. Ada yang RM40 sepala, ada yang 60. Semalam orang tu cerita 90 kepala saja. Jadi kalau nak pakai kepala ikan, kena ambil gambar sekali dengan nama kedai, sebab dia punya standard lain. Nak makan halal, tidak tak halal. Tapi orang yang suka kepada syuhrah, suka mencari glamour, dia akan tunjuk segala benda yang dia buat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Bahkan ibadat dia pun nak tunjuk pada orang. Betul tak? Sudah-sudah menangis dekat Kaabah, selfie lalu. Kan bahasa sekarang ni dia panggil mazhab baru dunia moden hari ni. Dia panggil ada dua mazhab yang merosakkan kita. Satu dia panggil wasafi, satu lagi selfie. Ada dua mazhab. Mazhab wasafi ni tak mudah juga ni. Nah, masuk dalam grup ni musim-musim begini ni, hati-hati tuan-tuan. Takut kita tengok dalam grup ni seolah-olah manusia ni berfikir malaikat sudah pencen. Apa maksud? Malaikat tak tulis dah apa dia tulis. Lah, apa yang awak tulis, apa yang awak share, apa yang kita sebarkan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat sedang bekerja. Tapi orang tak takut. Musim-musim pilihan raya begini, subhanallah, saya pun tak tahu orang tu terlalu berani. Tegur, bukan nak dengar, sombong. Ni macai panggil mari dah. Dia bukan, ni bahasa dia tu, kita guna bahasa dia, jangan-jangan. Jadi hubbul mal, kerana nak cintakan pada dunia, cinta ke pangkat, kita sapu orang lain, mudah-mudah saja. Kata Nabi SAW, mazibani ja'i'ani ursila fil ghanam. Anda hadis ni tuan-tuan, bukanlah dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan dalam kandang kambing itu lebih bahaya, lebih merosakkan daripada lobanya seorang manusia terhadap harta dan kedudukan. Hak tu Nabi buat bandingan lebih bahaya daripada serigala. Serigala dengan kambing, pelik ke tak pelik? Pelik. Kecuali apa dia? Serigala yang telah dipelihara. Orang tengok dia tak jadi apa. Baik, para jemaah sekalian, kita pindah kepada tajuk asbab. Sebab-sebab kenapa manusia ni mencintai dunia. Kenapa? Yang pertama sekali, zinatuha. Kerana perhiasan dunia itu menyebabkan mata kita mula jadi kabur. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 46, tanda ayat ni. Nanti kita baca Al-Kahfi hari Jumaat ni, kita tadabbur, tengok. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Allah kata harta benda, anak-anak itu perhiasan dunia. Kita ni bila perhiasan comel, semangat belakang. Kadang-kadang kita takut tengok kawan-kawan ni beli kereta. Kilang hak buat kereta tu, dia fikir habis dah nak letak lampu di mana, signal di mana, apa benda. Dia beli belum bawa balik rumah lagi, dia tambah lagi lampu. Tak tambah, tulis sana sini, habis benda yang buat di kereta dia tu. Sampai peringkat kereta nak berjalan apa susah. Itu manusia ini suka kepada perhiasan. Suka kepada perhiasan. Nabi kata dalam hadis, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia ini hijau, manis sifat dia. Maka Nabi kata itu gambaran pada dunia. Yang kedua, sebab yang kedua, mailun nafs. Nafsu dan hati itu suka kepada dunia berdasar kepada firman Allah Ta'ala surah Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa.
telah dihiaskan dalam hati manusia ni suka kepada syahwat, benda-benda yang disukai oleh nafsu. Dia bermula dengan wanita, anak-anak, harta benda, macam-macam. Jadi sebab satulah di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tanda ini, qalbu syaikhi syabun ala hubbis natain. Hati orang tua ni tak tua dengan dua perkara. Hati orang tua tak tua, dia muda sentiasa. Ada orang, Allah irham tuan guru saya dulu, dia buat bandingan, dia kata hati orang tua ni seperti umbuk kelapa. Kenal umbuk kelapa? Pucuk kelapa tu, umbuk dia tua tak tua? Umbuknya tua ke tidak? Tak tua. Bahasa tu kalau kita tebang pokok kelapa hok sudah umur 100 tahun, umbuk dia boleh buat sayur. Batang dia orang tak makan. Dia panggil hati orang tua ni tak tua dalam dua perkara. Dia panggil apa? Yang panggil tulul amal wa hubbul mal, panjang angan-angan dan sukakan harta. Allah, dua perkara. Yang ketiga, manusia ni isarul ajil, suka nak dapat yang segera, terlupa kepada yang tertangguh. Yang segera tak apa dia? Dunia ni. Kita nampak selalu kita dapat kemewahan, dapat ni, tapi kita terlupa yang tertangguh itu apa dia? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, halaluha hisab wa haramuha azab, nas'alullah salamah. Ali kata yang halalnya dikira, yang haramnya diazab. Baca ke tidak kita hadis Nabi SAW katakan orang miskin masuk dalam syurga lebih dahulu daripada orang kaya. Tengok hadis, sampai 500 tahun dia punya jarak. Dia kata kalau gitu baik kita jadi miskin. Betul lah, tapi tak apa nak jadi miskin. Tak. Sebab apa orang miskin pergi dulu? Sebab dia tak bawa barang banyak. Kita ni kalau kita pergi luar negara, beli barang banyak, kawan kita tak beli barang, siapa dekat custom, siapa lepas dulu? Hok tak ada barang, custom kata lorong hijau, terus pergi, kan? Hok ada barang ni, buka dulu. Siapa yang tak ada? Saya ingat waktu dulu-dulu kalau kita pergi Mekah ni, orang tua-tua dia kirim macam-macam makanan, kirim budu lah, bawa juga budu pergi Mekah. Custom arak tengok, apa benda ni, sekali dia suruh buka, dia colek budu, kena dia, Allah, bawa pening custom, kena custom arak, kena budu, nak buka. Jadi susah. Ada banyak barang, berat kita nak melempasi custom. Maknanya pemeriksaan itu berlaku. Tapi bila orang kaya masuk dalam syurga, agak-agak dia duduk level mana? Masuk lambat tapi level atas. Sebab tadi sahabat-sahabat mari mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kaya pergi dulu daripada kami. Baik, kita berpindah kepada kerusakan hasil daripada kita cinta dunia ni. Ada beberapa kerusakan, saya cuba baca secara ringkasnya. Yang pertama sekali, sebab kita cinta ke dunia, bermakna cinta dunia itu sendiri menjadi kunci kepada keburukan. Kunci kepada keburukan. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang ada berdengki, hasad dengki. Sebab apa? Dia kata kita buka kedai sini, ada orang lagi buka kedai juga, dengki dua tu. Kita duduk satu kawan, dia pejabat, tiba-tiba kawan naik pangkat, kita tak naik pangkat, dengki tak dengki? Mari juga. Puncanya cinta ke dunia. Yang kedua, cinta kepada dunia ni menjadi salah satu daripada sebab manusia ini terjebak kepada kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Akan berlaku satu masa, pagi orang ni beriman, petang dia kafir. Petang beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, semata-mata dia jual agama dia dengan kepentingan dunia. Pagi ni kuliah subuh, semangat molek.
baca ayat Quran, petang nanti jumpa orang lain pula dah, terpaksa keluar fatwa-fatwa yang boleh mengharuskan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab ada pulangan yang tersendiri. Terkunci kita dengan sebab-sebab gini, betul tak? Saya nak kata pun kena tukar, tak naik pangkat, hilang jawatan, macam-macam lagi penyakit yang menyebab kita. Yang penyakit yang ketiga, cinta dunia ni at-ta'arudu lil 'uqubah. Orang ni akan kena seksaan di akhirat, bahkan di dunia lagi pun dia telah senang ada seksaan. Berapa ramai kisah-kisah orang dulu bila dia tengok orang-orang yang telah hilang daripada istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Semata-mata kerana terikut pada dunia. Yang keempat, ini lebih rendah sikit. Cinta kepada dunia menyebabkan ghaflatul qalb, hati kita jadi lalai. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa dia duk cinta kepada dunia, dia akan mudarat pada akhirat. Kita ni para jemaah sekalian, kita tahu kita banyak perkara yang kita tak pandai, betul tak? Dalam bab ilmu, dalam bab amalan, dalam bab apa saja, banyak perkara yang kita tak dapat maklumat. Tetapi kenapa tak pergi belajar? Tak sempat. Yalah, waktu berjabat-jabat lah, waktu tak ada berjabat, sibuk dengan pasar pagi, pasar petang pula. Jadi kesibukan tu sebenarnya tidak. Ana pernah buat satu kajian dengan orang-orang yang sibuk. Tahu orang sibuk? Bila tanya dia, kenapa tak belajar? Sibuk. Kenapa tak zikir? Sibuk. Kita kata, awak ambil kertas duduk depan saya 24 jam, cuba tulis apa yang sibuk. Dia terketa-keta nak tulis, tak jumpa cari. Saya kata, saya buat kesimpulan boleh? Dia kata boleh. Sebenarnya bukan sibuk, menyibuk banyak. Lain tu dua istilah tak? Kalau sibuk betul, kita nampak orang tu sibuk. Tapi kalau menyibuk banyak, habis, tak ada benda. Semua benda yang berlaku atas dunia dia nak ulah belaka, maka jadilah dia tu orang yang sibuk. Yang kelima, bila kita cinta kepada dunia, bermakna dalam hati kita tu terhakis kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab cinta kepada Allah dengan cinta dunia ni, dia bertembung, berlawan. Bila berlawan, siapa menang? Jawabnya, cinta dunia itu menang. Kerana itu, sewaktu Allah SWT ciptakan syurga, Tuhan suruh malaikat pergi tengok. Pergi tengok syurga. Malaikat pergi tengok, Masya Allah, cantik syurga. Tak ada siapa yang tak mau masuk. Allah cipta neraka, suruh malaikat pergi tengok. Pergi tengok neraka, malaikat kata, Ya Rabbi, tak ada siapa nak masuk. Azabnya dengan seksa. Kemudian dipagari syurga itu dengan al-makarih, perkara-perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Bila malaikat pergi tengok pula, dia kata, Ya Rabbi, aku bimbang, tak ada, takut orang tak sampai ke syurga. Kawalan ketat. Neraka pula dipagari dengan segala benda yang disukai oleh syahwat. Kata malaikat, Ya Rabbi, saya bimbang, takut habis pakai masuk neraka belakang. Ini dipanggil yang menyebabkan muzahamah, bertembung, bersesak di antara nak hati satu, bekas satu, kita nak isi yang mana satu. Kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf, dia panggil at-tahalli, at-takhalli wat-tahalli. Tulis istilah tu, menarik. Ini istilah tasawuf dia panggil at-takhalli wat-tahalli. Kosongkan baru isi. Itu maksud dia. Mana hati itu perlu dikosongkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji, kemudian kita isi dengan sifat yang terpuji. Wah, saya belajar dua-dua, sukar. Macam mana kita nak bertembung dua-dua? Tak boleh. Tanda tuan-tuan. Yang keenam, adamut talazzus bizikrillah. Allahu Akbar. Tidak rasa lazat berzikir. Kita ni kalau nak berzikir, saya suka Ustaz. Kalau waktu ada zikir munajat kuat-kuat tu, menangis kita.
Awak suka kepada zikir ke suka pada lagu? Sebab tu hari ni bila orang nak sayang ke Nabi, cinta Nabi, terpaksa bawa gendang. Betul tak? Oh, boleh bergendang sampai pukul 12 malam di dataran mana? Terjaya ni kan. 12 malam hujan tak lari. Acu awak duduk di rumah seorang-seorang, berapa kali awak berzikir? Berapa kali selawat? Tak bunyi. Itu dia panggil, kita bukan cinta kepada zikir, kita cinta kepada lagu-lagu yang dilakukan. Berbeza. Pasal itulah orang berzikir ni, Nabi sebut dalam hadis 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan. Siapa dia? Salah satu daripadanya, zakarallaha khalian fafadat aina. Orang yang duduk seorang-seorang, duduk diam-diam, dia menyebut Allah Ta'ala, duduk berzikir, duduk beristighfar, bertaubat, menangis mata dia. Itu dia waktu kita berzikir. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, langsung tidak ada. Ana selalu buat kaji selidik. Kita buat kaji selidik sini boleh? Boleh eh? Di antara zikir yang tuan-tuan hafal, iaitulah zikir 4 kalimah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat ada zikir ni? Muslimat ingat? Ingat belaka. Puas hati kita. Tapi cuba senaraikan. Beri jawapan kepada diri sendiri. Daripada pagi semalam sampai hari ni 24 jam, berapa kali kita zikir? Tak pun nak jawab dah. Tak ada nak jawab dah. Ya, ada 2 sebab tak jawab. Yang pertama, dia takut riak, dia bersenyap. Yang kedua, memang tak ada bilangan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sebab apa? Hilang kelazatan berzikir sebab kita lebih cintakan kepada dunia daripada mencintai Allah Azza wa Jalla. Kata orang, bila kita sayang pada satu benda, kita akan banyak menyebut perkara itu. Betul tak? Kita ada anak berapa orang? 5 orang. Anak orang kita sayang kali, hak itulah dia cerita. Jumpa kawan pun cerita, jumpa ni pun cerita. Oh, anak saya ni tak banyak, alhamdulillah SPM 12A. Habis orang hak tulis Facebook yang kira tu 2 kali sehari dah update maklumat anak dia tu. Hak cerita kawan pula, mari masjid orang duk berzikir, duk sibuk cerita anak dia. Sebab kecintaan. Bila hati cinta kepada Allah Ta'ala, maka 2 waktulah kita akan sebut nama Allah banyak. Tetapi apabila kita sudah hilang kelazatan itu, sebab apa? Sebab kita terlalu mencintai dunia. Yang ketujuh, anhu yulha. Yang tadi hilang kelazatan, maknanya kita nak berzikir tak manis. Kecuali terpaksa kena pergi majlis-majlis zauk berzikir, terpaksa kena melompak, itu dia panggil zikir. Pasal itulah bagi ana lah, kalau kita zikir elok jangan terlalu kuat. Jangan terlalu kuat. Contohnya lepas kita solat, zikir lepas solat itu di antara zikir yang ada bilangan, hitungan. Subhanallah, Nabi kata 33 kali. La ilaha illallah wa la ilaha illallah untuk solat subuh berapa kali? 10 kali. Jadi kalau kita masing-masing kena guna tasbih yang ada ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup 33 kali, kita stop. Kalau imam tak stop lagi pun, itu bilangan dia. Berbeza dengan bilangan kita. Sebab al-adad, bila Nabi sebut bilangan, dia mesti ada satu benda yang dia nak. Nabi nak apa? Nak tengok hati kita zikir ke tidak. Tapi kalau kita tak tahu, subhanallah, 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 tahu apa ya, imam laju dia perlahan, imam 33, dia baru 23, dah tukar kepada hal lain, dia tukar juga, maka itu dipanggil hati tidak berzikir. Ini yang seterusnya, dunia menjadi matlamat dia, dunia menjadi matlamat. Dan yang ke-10, dengan sebab dunia inilah kita akan kehilangan banyak pahala-pahala akhirat. Baiklah, kata orang dah tahu penyakit mesti kena ada ubat. Betul tak? Nah, itu kaedah yang diajar oleh para ulama. Kita pergi hospital macam tu juga. Mula-mula doktor akan cek ubat, cek apa ni, penyakit dulu. Habis benda dia cek air kencing, air liur, inguh pun dia cek lagi dah. Kadang-kadang najis hak belakang. Nak tengok juga. Allahu akbar. Doktor ni rajin sungguhlah. Allah Taala beri pada dia, ambil darah lagi. So, untuk apa? Untuk nak beri ubat.
Sekarang ni kita dah tahu penyakit-penyakit, ada bahkan 10 perkara, berapa perkara. Jadi kita tengok kepada kaifal ilaj, bagaimana nak mengubati penyakit yang tersebut. Yang pertama sekali, tuan-tuan tanda, kita ambil ubat ni secara ringkas sesuai dengan masa kita ni. Yang pertama, al-ilmu rasih bihaqiqati dunia. Kita kena sentiasa belajar tentang hakikat dunia. Tadi saya sebut, Tuan Syekh dalam kitab kita Penawar Bagi Hati kata, dunia itu setiap perbuatan dan perkataan yang tidak memberi manfaat kepada akhirat, maka itu nama dunia. Kalau kita bercakap tapi ada pulangan untuk akhirat, maka itu dipanggil kerja dunia untuk akhirat. Tak rugi. Kita berjalan-jalan jumpa orang-orang yang tak nampak tak baik. Assalamualaikum dek, mari kita pergi masjid solat. Cakap, tapi itu dia kerja akhirat. Nampak orang nak kelahi, kita nasihat akhirat. Itu hakikat dia, kita kena belajar supaya kita tidak terperangkap. Yang kedua, ihtiqar dunia, kita pandang lekeh kepada dunia ni. Tak usah kata apalah. Kata di para ulama mengatakan dunia ni dengan kita, iaitulah kita kena tengok asal kejadian kita duduk mana. Nabi SAW pernah dia tengok satu bangkai, seekor hayawan, binatang yang mati, kambing mati, dahlah dia punya telinga tak molek, buruk dia punya rupa, tak comel, bangkai pula. Nabi kata apa? Siapa dia nak ni? Sahabat kata tak ada orang nak Rasulullah. Kalau tak mati pun orang tak nak kambing, binatang macam ni. Nabi kata itulah bandingan dunia, lebih buruk daripada yang itu lagi. Subhanallah, lebih buruk daripada yang ada itu lagi. Yang ketiga, kita sentiasa berfikir tentang sur'ati zawaliha, betapa cepatnya hilang dunia ini. Cepatnya hilang dunia ini. Hari ini para jemaah sekalian, kita kadang-kadang berkorban untuk anak-anak. Betul tak? Orang tua pergi ke bank riba, ambil hutang 500,000. Untuk apa? Untuk masa depan anak-anak, nak buka kilang, buka kedai. Saya kata pakcik, jangan buat pakcik. Pakcik ambil hari ni, kalau mati esok, awak dengan malaikat bertempur dalam apa ni, dalam kubur. Harta yang kamu berhutang tadi menjadi milik anak-anak dan isteri yang duduk di atas dunia. Kita kena berat. Pasal itulah kita kena memikir betapa cepatnya dunia ini akan berlalu. Kita yang akan duduk dalam suasana yang begitu dahsyat. Yang keempat, al-qana'atu bil yasir, adalah kita sentiasa berpada dengan apa yang kita miliki sekarang. Dia kata ustaz ni tak menggalakkan orang untuk aktif lah. Maksudnya kalau ada yang halal, ambil lah. Tapi kalau nak pergi cari yang pelik-pelik, jangan. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Nabi kata, siapa dia jadikan akhirat itu sebagai agenda besar hidup dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan tu duduk dalam hati. Kekayaan duduk mana? Dalam hati. Kita tak. Tapi kalau dunia tu duduk dalam agenda hidup kita, apa jadi? Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah jadikan kepakiran duduk telah mata dia. Dia tengok orang nak belaka, tamak. Ini bahaya ni. Hadis ni dalam Tirmizi. Yang kelima, kita juga kena sentiasa tadabbur. Tadabbur apa? Tadabbur kepada akhir pekerjaan orang-orang yang mencintai dunia. Nak kata apa? Sibuk dia, sibuk, akhir sekali mati begitu ya. Saya dah cerita kepada para jemaah satu kisah, seorang jutawan mati di Arab Saudi, di Riyadh. Dia mati tak tinggal harta pusaka, tak tinggal waris. Harta pusaka dia jatuh kepada 3 orang waris dia jauh-jauh. Seorang dapat menerima 115 juta rial. 3 orang waris. OKB dah, orang kaya baru. Saya tak kisah dia dapat harta, tapi yang saya sedih ni, bila dapat harta, Al-Fadhil Tuan Qadi minta setiap orang derma kepada si mati 1 juta seorang untuk nak wakafkan, buat masjid. Yang pertama kata, saya ni banyak hutang. Yang kedua, saya anak ramai. Yang ketiga, cukup sedap.
tulis jawapan yang ketiga. Dia kata, tuan qadi, harta ini kalau waktu dia hidup dia tidak bermanfaat untuk diri dia, kalau dia mati biarlah tak ada manfaat, tak bagi. Jangan main-main. Yang keenam, istighal bi tahsil asbabil lazatil haqiqiyah. Jadi kita sibukkan diri kita nak mencari kelazatan nikmat yang hakiki, yang abadi, nikmat syurga. Atas dunia ni kita kata kalau dia mari pun mari. Kita ni kalau kaya banyak mana pun, kalau penyakit mari tak boleh nak makan dah. Darah tinggi mari, kencing manis mari, tak apa dah. Yang ketujuh, kita utamakan keredaan Allah Azza wa Jalla daripada kehendak nafsu. Kita letak situ, aku ni kalau Allah reda, hak lain tu kecil belaka. Yang ke-8, at-tafakkur fi na'imil jannah. Sentiasalah kita berfikir nikmat syurga yang Tuhan sedia itu nak banding dengan nikmat dunia ni sangat tak ada harga. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Andainya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Taala seberat sayap nyamuk. Apa dia boleh ukur sayap nyamuk sama mana? Tak ada orang, tak ada timbangan boleh ukur kali. Tak ada nilai. Jadi kita letak itu, nak banding akhirat. Kita yakin, yang ke-9, yakin bahawa nak kumpul antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat mungkin tidak akan berlaku, maka kita utamakanlah nikmat akhirat. Yang ke-10, kita sentiasa berfikir tentang dunia ini akan hilang bila-bila masa. Yang ke-11, sabarlah daripada terlalu mencintai dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kepahaman yang baik dan kita selamat daripada terjebak dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita memperhambakan diri pada dunia, dan kita terperangkap dengan mainan syaitan yang akan merusakkan hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita satu panduan yang boleh menyelamatkan kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.